Assalamualaikum dan salam Ma'al Hijrah. Berita perdana edisi Selasa 10 Ogos 2021 bersama saya Nurul Hidayah Nawan. Dan saya Ivan Toh. Kita lihat paparan utama malam ini. Kelonggaran bagi individu lengkap 2 dos vaksin dan negeri fasa 2 PPN dan seterusnya bermula hari ini. Hentikan perbalahan, fokus lawan COVID-19. Bermula hari ini, beberapa kemudahan untuk individu lengkap 2 dos vaksin dikuat kuasa. Ini termasuk kebenaran untuk solat berjemaah di masjid dan surau, rentas negeri bagi pasangan jarak jauh dan ibu bapa yang melawat anak di bawah 18 tahun serta makan di premis bagi negeri-negeri fasa 2 PPN dan seterusnya. Kru RTM melakukan tinjauan di ibu negara dan negeri-negeri terlibat untuk Tiada pertambahan jumlah kenderaan yang luar biasa dilihat keluar atau masuk di Plaza Tol Sungai Besi. Meskipun kelonggaran rentas negeri bagi golongan terlibat berkuat kuasa hari ini, Ketua Libat Urus Strategi Plus Syed Muhammad Idib ketika dihubungi memaklumkan keadaan trafik di Plaza Tol berkenaan adalah lancar dan jelasnya hanya kesesakan sementara dari arah ibu negara sebelum Plaza Tol Sungai Besi dilaporkan berikutan sekatan jalan raya, namun aliran trafik masih lancar dan terkawal. Sementara itu, aliran trafik di Plaza Tol Gombak menghala ke pantai timur tanah air juga lancar. Selain menyaksikan hanya kenderaan berat saja yang masuki Tol Gombak menuju ke pantai timur. Di Kemaman Terengganu, kemudahan yang diberikan berita gembira buat individu terlibat. Beberapa pengguna yang ditemui melahirkan rasa syukur kerana telah berbulan-bulan berpisah dengan keluarga kerana sekatan perjalanan rentas negeri. Saya dari Taman Melati, setapak. Ya, so hari ni nak pergi mana ni? Hari ni saya nak balik jumpa anak saya dan suami di Parker Terengganu. Berapa lama tak balik lah? 3 bulan lebih. 3 bulan lebih lah. So bila keadaan umum ni sukalah? Sukalah sebab rindu kat anak-anak kan. Masih ada lagi anak yang bongsu umur 16 tahun. 16 tahun? So Kak, dalam masa sama takut juga tak COVID ni? Takut, kita mesti amalkan SOP dan kita mesti dapatkan vaksin ya untuk rakyat semua. Daripada Putrajaya. Putrajaya. Ya, lama dah tak jumpa family ni? Durang 2 bulan lebih. 2 bulan lah. Ya. Jadi bila keadaan umum ni apa rasa? Ya, happy lah dapat jumpa anak-anak. Takut tu ada juga tak? Ya. Takut COVID tu ada juga tak? Takut tu memang adalah sebab kita kena kita kena tawakal kepada Allah lah. Bagaimanapun, tinjauan di sekatan Jalan Raya SGR Hentian Rawat dan Rehat RNR Perasing Kemaman yang merupakan pintu masuk ke negeri Terengganu mendapati tiada pertambahan aliran trafik yang mendadak. Rata-rata pengguna yang melakukan perjalanan rentas negeri adalah atas tujuan bekerja termasuk perkhidmatan penghantaran barang. Sementara itu di Melaka, kebenaran solat berjemaah di surau dan juga di masjid untuk individu lengkap 2 dos suntikan vaksin juga khabar gembira buat penduduk yang berharap dapat mengimarahkan kembali rumah ibadah itu. Ya, baguslah itu. Ya, selok-eloknya kita kena pergilah. Dah lama tak pergi pun. Dah terhad kan. Jadi pendapat saya memang baguslah untuk mengimarahkan masjid dan surau. Dan seterusnya kita boleh mengeratkan silaturahim dan juga di samping itu kita bolehlah pahala berjamaah itu kita dapat.
Terdahulu pada Ahad, Perdana Menteri mengumumkan kemudahan dan kelonggaran diberikan kepada individu lengkap 2 dos vaksin selain kebenaran operasi sektor ekonomi dan sosial bagi negeri-negeri terlibat bermula hari ini. Tinjauan ke beberapa premis sekitar Kuala Terengganu mendapati persiapan giat dilakukan terutama persediaan SOP. Yang penting kena 2 dos cocok vaksin. Itu yang penting. Kalau tak ada 2 dos tu, maknanya kita tak benar. Beli bungkus dan sekarang ini boleh buat makan di kedai dan ada yang biasa di kedai-kedai itu. Tapi alhamdulillah kita tengok juga pada hari ini pengunjung yang datang ke kedai yang telah pada mulai hari ini mengikut SOP yang telah disyaratkan. Sebenarnya dia pun memberi ruang kepada peniaga sebenarnya. Sepatutnya untuk yang 2 dos ni sepatut kita bagi inilah kelebihan lah kepada peniaga dan juga kepada orang-orang ataupun kepada customer. Memang kita tunggu-tunggulah benda ni. Tapi kita belum bersedia lagi. Takut kan? Bila kita buka, orang 2 dos tu dari boleh makan tapi hot belum cocok gitu mesti nak makan angkut. Sebab biasa hot tak boleh makan pun mari duduk dalam kedai nak makan. Takut. Benar biar kita cocok, kita habis dah cocok tapi kita takut. Saya tak mahu ambil risiko. Saya dah cocok lagi. Daftar dah tapi tak panggil lagi. Lama tu saya daftar habis. Gitu lah. Tapi kalau bila orang mari orang tanya saya kata saya tak mahu ambil risiko. Sungguh pun saya kata. Sebab kalau nak mari beli pun boleh lah saya jual buku kan. Dalam perkembangan lain, individu yang telah menerima vaksin lengkap turut diberi kebenaran melakukan aktiviti riadah dan rekreasi. Mohon pada semualah ya bersama ramai walaupun diberi kelonggaran oleh pihak berkuasa balik buat kerajaan kita tapi kita mestilah berhati-hati. Alhamdulillah kita sungguh menghargailah kebebasan yang diberi untuk beriadah dan insya-Allah kita akan gunakan kesempatan ini untuk beriadah dengan secara yang optimum lah. Untuk menghasilkan badan yang sihat, otak yang tegas, emosi yang stabil. Dalam pada itu, kebenaran dine-in di negeri fasa 2 dan seterusnya memberi kelegaan kepada pengusaha restoran. Mereka yakin kelonggaran yang diberikan membolehkan aliran tunai perniagaan kembali lancar. Ya, menurut Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, Dato' Jawahar Ali, sebelum ini pengusaha restoran terjejas pendapatan kerana hanya bergantung kepada jualan secara bungkus. Kebenaran dine-in kepada pelanggan di restoran. Ia adalah memberikan satu harapan agar penambahbaikan daripada segi jualan dan mengambil kira juga sekarang ini vaksinasi juga perlu diberi keutamaan dan dengan kebenaran untuk dine-in ini di bawah Pelan Pemulihan Negara saya berharap bisnes akan rancak semula insya-Allah dan para peniaga dapat menarik nafas lega. Persatuan itu komited memastikan kelonggaran SOP tidak diambil mudah. Semua aktiviti di kedai makan dan restoran ahli persatuan akan dipastikan beroperasi dengan pematuhan SOP yang ketat. Ya, pengumuman kerajaan membenarkan sektor sosial dibuka kepada individu lengkap vaksinasi untuk negeri yang berada di fasa 2 dan seterusnya PPN memberi kelegaan kepada pemain industri sektor perhotelan. Menurut Presiden Persatuan Hotel Bajet dan Bisnes Malaysia, Amy Suraya Husin, kelonggaran itu langkah dan permulaan yang baik selepas industri itu terjejas dengan krisis COVID-19. Walaupun pelan ini hanya untuk fasa kedua dan seterusnya, tetapi itu satu permulaan yang baik kerana pihak hotel, pengusaha hotel dapat bernafas semula ya dengan adanya pengunjung-pengunjung yang datang menginap di hotel atau
datang untuk makan di restoran-restoran mereka. Walau bagaimanapun kami harap pekerja-pekerja hotel dan juga pelanggan-pelanggan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN, kerana ini dapat memutuskan gejala COVID-19 dengan lebih baiknya. Pengusaha Pusat Peranginan juga telah memulakan dan menerima tempahan sebaik pengumuman kebenaran operasi itu dibuat. Dari semalam kami telah menerima banyak beberapa tempahan dari domestik gas untuk berkunjung ke sini selepas pengumuman tersebut. Pintu kami sentiasa terbuka untuk pengunjung-pengunjung Villa Daniela Beach Resort, Bacok, Kelantan. Negeri-negeri yang telah memasuki fasa 2, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Pulau Pinang dan Sabah. Manakala bagi fasa 3, iaitu Perlis, Sarawak dan Labuan. Semua umat Islam diseru untuk terus bersatu dan memperkasakan iman bagi mendepani cabaran terutama ketika pandemik COVID-19 melanda negara. Bagaimanapun, Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kecewa berikutan terdapat pemimpin yang mengganggu kerajaan dan berebut kuasa di saat rakyat dalam keadaan susah dan gelisah berhadapan dengan wabak COVID-19 yang semakin membimbangkan. Sempena permulaan tahun 1443 Hijrah hari ini, baginda turut bertitah kepada semua pemimpin Islam, terutama pemimpin bangsa Melayu di negara ini, supaya menginsafi bahawa segala kuasa pemerintahan itu adalah hak pencipta. Menerusi kenyataan di laman Facebook rasmi baginda, semua pemimpin perlu jujur dan amanah dalam memikul tanggungjawab yang diberikan dengan mengutamakan kepentingan rakyat dan perpaduan ummah, bukannya kepentingan diri sendiri hingga menggugat keharmonian masyarakat dan kestabilan politik tanah air. Pemangku Raja Pahang, Tunku Hasanah Ibrahim Alam Shah mengingatkan rakyat agar terus bersatu padu mendepani cabaran pandemik COVID-19. Titah baginda, situasi kini tidak sesuai untuk mana-mana pihak memikirkan perihal perebutan kuasa. Untuk kita merebut kuasa, ini bukanlah masanya untuk kita bersengketa. Ini bukanlah masanya untuk kita banyak bicara tanpa buat apa-apa. Tapi sebaliknya, inilah masanya kita harus bersatu padu tanpa mengira anutan agama, warna kulit, apatah lagi fahaman politik. Kita harus menang peperangan dengan musuh yang tidak kelihatan ini. Baginda menyeru semua pihak berwajib sentiasa cakna terhadap rakyat yang memerlukan bantuan. Baginda juga meminta semangat kejiranan perlu diperkukuh berikutan kebenaran untuk pulang ke kampung dan aktiviti ziarah belum dibenarkan. Titah Raja Muda Perlis Tuan Said Faizuddin Putra Jamalul Lail, hijrah juga merupakan tanda kesyukuran dengan tibanya Tahun Baharu Islam Hijrah serta menjadi lambang pengorbanan dan perpaduan umat Islam. Baginda yang juga merangkap Tuanku Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS bertitah ketika menyantuni dan menyampaikan sumbangan bantuan agihan zakat kepada Cha Papen 73 tahun di Kampung Kubang Perun Chuping. Di Negeri Sembilan, Menteri Besarnya Datuk Seri Aminuddin Harun menyeru semua pihak untuk bersama-sama memupuk semangat ukhuwah dan penyatuan serta bersatu membangunkan Negeri Sembilan agar lebih berdaya maju, diberkati serta harmoni. Sempena Ma'al Hijrah ini, kita berharap bahawa mereka lebih bersemangat dalam mengharungi COVID-19 ini. Dan saya yakin penduduk Negeri Sembilan mampu melakukan yang terbaik dan insya-Allah. Beliau berucap pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah dan Pelancaran Hijrah Merdeka dalam talian di Seremban. Sempena Muharram tahun ini yang berada dalam bulan kebangsaan, Kerajaan Negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan telah menyusun lebih 80 program sepanjang Ogos ini.
Penghijrahan negara ke tahap lebih tinggi boleh dicapai melalui pembentukan semangat toleransi dan kerjasama rakyat berbilang kaum. Sempena Bulan Kebangsaan dan Ma'al Hijrah 1443 Hijrah, masyarakat khususnya umat Islam wajar menghayati mesej dan peristiwa hijrah Rasulullah. Laporan bersama wartawan Farhana Azwani Ismail. Peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah wajar diambil iktibar bahawa ukhuwah Islamiah yang kuat dan jitu adalah asas kepada perpaduan dan kesatuan ummah. Sejak negara mencapai kemerdekaan, Malaysia telah melalui pelbagai peristiwa penghijrahan yang amat menakjubkan. Menurut Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah, merdeka ialah kebebasan individu untuk melaksanakan kewajipan sebagai hamba Allah tanpa ada sekatan. Penghayatan merdeka wajar mengambil konteks hijrah Rasulullah agar umat Islam kembali kekal dengan prinsip sederhana. Kita perlu berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Hijrah daripada Mekah ke Madinah itu sudah tidak berlaku. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas berlakunya pembukaan kota Mekah. Tapi hijrah yang perlu kita hayati pada masa ini ialah hijrah perubahan diri daripada satu tahap kepada tahap yang lebih baik. Itulah yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita apabila kita menyebut tentang hijrah. Kita perlu berhijrah setiap hari sebenarnya, bukan setiap tahun, tetapi setiap hari, iaitu merujuk kepada perubahan diri daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Menurut Pensyarah Kanai Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim pula, sambutan kemerdekaan bukan sekadar dalam sudut fizikal semata-mata, tetapi merujuk kemerdekaan dari sudut fikrah, jati diri dan ubudiah pada Allah. Kita menyambut hijrah tahun 1443. Bermakna kita sepatutnya dah makin ke hadapan, bukan ke belakang. Tolonglah, saya menyeru diri saya dan semua rakan-rakan umat Islam, tolonglah jangan berpecah belah, jangan bergaduh. Apabila kita bergaduh, fatafshalu wa tazhaba rihukum, hilang kekuatan kita. Kita rasa hina sangat. Sebab apa? Sebab kita bergaduh sesama kita. Yang untung siapa? Musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam sedang berusaha nak menjatuhkan kekuatan Islam, nak rosakkan perpaduan umat Islam. Mari kita sama-sama berubah untuk jadi yang terbaik, untuk jadi manusia yang sentiasa membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun negara membangun dengan pesat, masih terdapat banyak ruang untuk melakukan hijrah bersama-sama. Kemerdekaan negara yang dinikmati ini adalah anugerah Allah SWT yang wajib disyukuri dan dipelihara. Pelbagai nikmat telah dirasai oleh kita sebagai rakyat Malaysia hasil daripada kemerdekaan. Dengan kebijaksanaan pemimpin dan pentadbir sejak dahulu juga, kita dapat menikmati pelbagai pembangunan dan prasarana untuk keselesaan bersama. Jadi sama-sama kita mengambil kesempatan dalam suasana merdeka dan hijrah ini untuk membebaskan minda serta melakukan perubahan sebagai seorang Muslim yang lebih baik, termasuk mengekalkan keamanan dan keteguhan perpaduan dalam kehidupan. Farhana Azwani Ismail, RTM. Beralih ke perkembangan vaksinasi di Malaysia, 465,793 dos vaksin COVID-19 diberikan semalam. Dan berikut data harian vaksinasi di Malaysia mengikut negeri.
Sejak beroperasi, Pusat Pemberian Vaksin PPV Pusat Convention dan Hotel Movenpick KLIA berjaya melaksanakan pemberian 173,000 dos vaksin setakat semalam. Hasilnya kira-kira 90% penduduk yang layak di daerah Sepang telah divaksin dan kini PPV ini bermula 5 Ogos lalu menjalankan pemberian vaksin secara jumpa terus atau walk-in yang turut membuka ruang kepada individu luar daerah untuk menerima suntikan vaksin. Wartawan Audi Muhammad Nur ada laporannya. Menurut penolong pegawai daerah Sepang Siti Nuraisyah Yahya, PPV Pusat Convention dan Hotel Movenpick KLIA memperuntukkan 1,000 dos vaksin sehari khusus untuk slot jumpa terus yang dibuka 2 petang setiap hari. Inisiatif itu mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai termasuk penduduk luar daerah dengan purata lebih 500 penerima harian. Kita jangkakan kedatangan walk-in tu hanya daripada penduduk di luar daerah Sepang. Kebanyakannya dari Shah Alam, Puchong, Gombak, Kuala Lumpur dan sebagainya. Lancar dan tidak sesak, itu antara reaksi penerima vaksin yang berpuas hati dengan perkhidmatan diberikan di PPV ini. Today first dose kat sini, saya datang dari KL sebab takut KL ramai customer kan, ramai ambil jab. So I dengar sini tak ramai customer datang. So I dari jauh datang, so memang betul lah tak ramai orang. So dah dapat first dose. So doktor dan medical officer sini okay, mereka very helpful. So everything going smooth and in plan lah. So thank you dah dapat first dose. Makcik datang 2 dengan anak-anak semua okey, dah jalan dengan lancar, tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi mempercepat kadar vaksinasi negara sekaligus mencapai imuniti kelompok demi memerangi COVID-19. Marilah kita semua menjayakan program vaksin COVID-19 ini dengan melengkapkan 2 dos vaksinasi dalam diri kita sekaligus dapat melindungi diri kita sendiri, keluarga dan juga orang yang tersayang daripada COVID-19 ini. Marilah kita semua sama-sama menjayakan program vaksin COVID-19 ini. Audi Momano, Berita RTM. Jumlah kes baru hari ini melonjak kepada 19,991 kes berbanding 17,236 kes malam. 16,258 kes sembuh turut direkodkan, manakala kes kematian terbaru 201 menjadikan jumlahnya kini 11,162. Dan berikut statistik harian COVID-19 dalam negara. Satu kes kematian baharu yang dilaporkan merupakan kes kematian pertama daripada kluster Parlimen. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata, kes melibatkan pegawai tinggi kerajaan yang mempunyai sejarah hadir semasa persidangan Dewan Rakyat pada 26 hingga 29 Julai lalu. Keadaan beliau bertambah teruk dan telah dimasukkan ke hospital pada 4 Ogos lalu untuk rawatan lanjut. Namun keadaan amat kritikal dan telah pun meninggal dunia semalam. Sehingga kini terdapat penambahan 9 lagi kes berkaitan sidang mesyuarat khas Parlimen. Ini menjadikan keseluruhan kes yang dikesan sebanyak 97 kes. Daripada 9 kes tersebut, 4 adalah kes kontak rapat hasil saringan semasa pra-Dewan Rakyat yang bergejala ringan. Selain itu, 4 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang telah hadir semasa persidangan Dewan Rakyat. Prosedur berkaitan visa tunaikan umrah diteliti. Paparannya seketika nanti, terus bersama Berita Perdana.
Indeks pengeluaran perindustrian IPP meningkat 1.4% pada Jun tahun ini disokong pertumbuhan indeks pelombongan. Menerusi kenyataan, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin maklumkan indeks pelombongan tumbuh 10.3%, selain indeks pembuatan dan elektrik masing-masing menyusut 0.2% dan 4.8% pada bulan tersebut. Pertumbuhan dicatat segmen pelombongan didorong pengembangan aktiviti dalam subsektor gas asli sebanyak 13.4%. Selain minyak mentah tumbuh 6.3%. Subsektor yang menjadi penyumbang utama kepada sektor pembuatan pada bulan sama, produk petroleum, kimia, getah dan plastik sebanyak 19%. Secara keseluruhan, IPP pada suku tahun kedua tahun ini melonjak 22.6% berbanding tempoh sama tahun lepas. Pertumbuhan dipacu indeks pembuatan, pelombongan dan elektrik dengan masing-masing mencatat kenaikan 26.3%, 15.1% dan 8.6%. Bagi tempoh separuh tahun pertama 2021 pula, IPP merekodkan pengembangan 12.4% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Peningkatan dipengaruhi kenaikan dalam kesemua komponen indeks membabitkan pembuatan, pelombongan dan elektrik. Bagi bank-bank di negara ASEAN dan India, pandemik COVID-19 yang mencetuskan langkah-langkah pengekangan ketat akan menghalang pemulihan ekonomi dan menghakis kemampuan pembayaran semula hutang peminjam. Ini sekaligus meningkatkan risiko aset mereka. Bagaimanapun, menurut laporan Moody's Investor Service, nampak penyerapan kerugian bank yang kukuh, sokongan dasar dan kesan virus yang tertumpu pada beberapa segmen akan mengekalkan kekuatan kredit bank-bank tersebut. Naib Presiden dan penganalisis kanan Moody's, Rebecca Tan, menerusi kenyataannya menyebut pembukaan semula aktiviti ekonomi global akan meningkatkan pertumbuhan perdagangan sekaligus membantu mengimbangi gangguan ekonomi domestik walaupun kadar pemberian vaksin yang perlahan di Vietnam. Moody's meletakkan Malaysia pada penarafan A3 stabil, manakala Singapura pula AAA stabil dan Vietnam BA3 positif. Laporan turut menyebut bank di Thailand, Filipina dan Indonesia dilihat berisiko berikutan peningkatan kes jangkitan dan ketidaktentuan polisi. Sedia pemberian visa umrah dan pelancongan kepada umat Islam yang bercadang menunaikan ibadah berkenaan sedang diteliti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata keputusan mengenainya akan dimaklumkan sebaik sahaja maklumat lengkap berkaitan visa berkenaan diperoleh. Katanya kerajaan berkemungkinan melihat dengan lebih dekat keperluan visa pelancongan dan umrah disekalikan. Sebenarnya kami sedang mengutip sebanyak mungkin maklumat demi maklumat. Dan sebenarnya isu ini kita perlu melihat keseluruhannya berkenaan dengan visa-visa yang disebut sebagai visa pelancongan yang kemudian baru boleh apply visa umrah ketika berada di sana. Jadi kemungkinan kita akan tengok lebih dekat lagi bagaimana jika sekiranya kita boleh sekalikan sebagai contoh visa pelancongan bersama dengan visa umrah agar perkara ini tidak timbul bila kita pergi sana kita tak dapat buat umrah. Arab Saudi sebelum ini meletakkan syarat mereka yang ingin mengerjakan umrah perlu memohon visa umrah sebaik tiba di negara itu. Beliau berkata demikian selepas Majlis Sumbangan Yadim di Musaadah Pahang 2021 di Masjid Sultan Abu Bakar, Janda Baik, Bentong. Berakhir sudah cabaran Sukan Olimpik Tokyo 2020. Kini tumpuan beralih kepada persediaan mengharungi Sukan Paralimpik Tokyo. Edisi kali ini seramai 22 atlet termasuk 4 atlet wanita akan menggalas cabaran negara dalam 9 jenis sukan pada tamasya berkenaan yang akan berlangsung pada 24 Ogos hingga 5 September ini. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin berkata, kesemua atlet tersebut akan ditemani 16 jurulatih
termasuk seorang chaperon atau pengiring selain 22 pegawai perubatan dan petugas sekretariat. Datuk Seri Megad yang menggalah tugas sebagai Ketua Kontijen Negara ke tamasya itu turut menjelaskan semua pihak yang terlibat dengan persiapan atlet negara sedang memantau semua protokol berhubung prosedur operasi standard SOP COVID-19 menjelang tamasya sukan itu. Sebagai rekod, Malaysia mengambil bahagian pada Sukan Paralimpik sejak 1972 dan telah membawa pulang 11 pingat iaitu 3 emas, 2 perak dan 6 gangsa. Berikut adalah sedana atlet negara ke tamasya berkenaan. Hajat skuad Harimau Melaya untuk mengadakan pelanan persahabatan pada hujung bulan ini terpaksa dibatalkan apabila permohonannya masih belum meraih kelulusan pihak berkuasa. Setiausaha Agung Persatuan Bersepak Malaysia FM Stewart Arman Linggam berkata pihaknya masih belum mendapat sebarang kebenaran yang diperlukan untuk jadual antarabangsa FIFA tersebut bermula 30 Ogos hingga 7 September ini. Mengikut perancangan, aksi persahabatan itu dibuat sebagai persiapan skuad negara beraksi dalam pusingan ketiga kempen kelayakan Piala Asia 2023 pada Februari depan. Bagaimanapun, Stewart berkata perancangan itu terpaksa dibatalkan ekoran negara lain yang terlibat tidak dapat menunggu tempoh Malaysia mendapat kebenaran sekaligus membuat perancangan lain bagi pasukan masing-masing. Susulan itu, FAM membuat keputusan untuk memulangkan semula tarikh bagi panggilan skuad kebangsaan tersebut kepada Badan Pengendali Liga Malaysia iaitu Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk dilangsungkan perlawanan pada tempoh tersebut. Bagaimanapun, beliau menjelaskan fokus FAM kini adalah melakukan perancangan dan persediaan awal untuk mendapatkan pasukan lawan yang baharu bagi jadual peranan antarabangsa FIFA berikutnya bermula 4 hingga 12 Oktober depan. Skuad kenderaan Tan Chee Ho sebelum ini dilaporkan membuat perancangan untuk mengadakan 2 aksi persahabatan termasuk menentang Palestin pada jendela FIFA itu. Sudah jatuh di tipe tangga. Itu situasi terkini Perak FC apabila 2 pemain import dari Brazil, Leandro Dos Santos dan Renderson da Costa yang nekat untuk meninggalkan pasukan itu. Pengurus besar Perak FC Azman Noh berkata persetujuan gagal dicapai berkaitan isu tunggakan gaji selama 3 bulan belum dilunaskan pihak kelab. 2 pemain import itu memberi alasan untuk menunggu keputusan pengkuang mereka di United Kingdom untuk meneruskan saman terhadap Perak FC. Bagaimanapun, pihak pengurusan kelab akan cuba mencari jalan untuk memujuk kedua-dua pemain itu bagi mengharungi baki saingan Liga Super musim ini. Sebelum ini, Perak FC berdepan masalah karenah dan sikap 4 pemain import baharu dibawa masuk antaranya Jad Nuruddin dan Sameh Ayas dari Lubnan, manakala 2 lagi pemain berdepan masalah kualiti. Lebih malang apabila 3 pemain tempatan iaitu Azhar Apendi, Muhammad Syahmin Baharudin dan Muhammad Aizat Maidin Koti tidak dapat beraksi ekoran The Boss Gaurus gagal menyertakan sijil perpindahan kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Setakat ini, Perak FC berada di kedudukan kedua tercorot Liga Super dengan 13 mata. Perkembangan Liga Premier selepas direhatkan akibat kecederaan penyerang Kelantan United KUFC Fakhrul Zaman Wan Abdullah Zawawi berharap kehadiran semula beliau ke dalam pasukan itu mampu untuk membantu pasukan Kelantan United FC dalam mengharungi baki saingan Liga musim ini. 3 bulan berehat akibat cedera di bahagian lutut, Fakhrul Zaman kini sedang memperbaiki dan meningkatkan aspek kecergasan dalam usaha meraih tempat dalam kesebelasan utama. Penyerang yang telah menjaringkan 5 gol pada musim lepas dan 1 gol musim ini hanya diturunkan pada separuh masa kedua menentang Selangor FC 2 di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru pada Rabu lalu. Dia berhasrat untuk membantu mencipta kejayaan pada baki perlawanan seterusnya. KUFC kini menduduki tempat ke-7 dalam saingan Liga Premier dengan 20 mata, 2 mata di hadapan Kelantan FC. Kedua-dua pasukan bakal berentap pada esok. Majlis Sukan Negeri Terengganu MSNT selaku pemegang taruh terbesar sektor sukan di negeri berkenaan menyambut baik langkah kerajaan membenarkan sektor sukan kembali beroperasi secara berperingkat. Penolong pengarahnya Nasri Najmi memberitahu meskipun kebenaran itu hanya melibatkan individu yang telah lengkap divaksin, namun dengan program vaksinasi yang telah dijalankan ke atas atlet dan jurulatih negeri itu memastikan mereka kini berada di landasan terbaik. Tambahnya, perkembangan ini mampu membantu MSNT kembali merancanakan program latihan yang telah terhenti sebelum ini berikutan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP.
Okay, walaupun sektor untuk sukan ini diberi kelonggaran, tetapi kami di Majlis Sukan Negeri Terengganu tetap patuh dengan SOP yang telah diberikan, dan kami juga akan memastikan bahawa atlet-atlet kami, jurulatih dan pasukan sentiasa mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN dan KBS. Namun begitu jelasnya, MSNT juga tidak akan memperjudikan pelaburan bagi setiap atlet mereka yang menjadi aset bernilai tinggi dalam misi mempertahankan kejuaraan di Sukan Malaysia Sukuma tahun hadapan. Terdahulu, pengumuman khas Perdana Menteri membenarkan beberapa sektor beroperasi membabitkan negeri-negeri yang beralih fasa Pelan Pemulihan Negara. Namun, kebenaran itu hanya melibatkan individu-individu yang telah lengkap menerima vaksin. Menganjur kejuaraan Kapri Malaysia Safe AIM Menchua Senin berharap dasar vaksinasi bagi atlet di bawah umur 18 tahun disegerakan. Pengarahnya Ron Hawk berkata, dalam kejuaraan Kapri sahaja hampir 90 pelumba yang berusia bawah 18 tahun belum lagi menerima vaksin, sekaligus mengenepikan mereka daripada menikmati kemudahan bagi penerima vaksin. Jelas Ron Hawk, terdapat pelumba bawah 18 tahun ini turut mengambil bahagian pada perlumbaan luar negara yang kebanyakannya mewajibkan setiap peserta mengambil vaksin COVID-19. Antaranya pelumba seperti Hakim Danish dan Syahrul Izwar Muhammad Syahril yang bersaing di European Talent Cup dan Asian Talent Cup berkemungkinan menerima impak negatif daripada situasi ini. Ini adalah kerana pihak kerajaan Malaysia telah memutuskan pada sementara masa ini untuk menunggu. So kita pun mengharapkan satu solusi akan didapati dengan cepat, sebab antara pelumba-pelumba ini mereka juga akan ke peringkat antarabangsa. Tambah Ron Hawk, saingan Kapri yang dijadual bersambung September depan bakal dijalankan dalam konsep gelembung sukan bagi menjaga keselamatan pelumba-pelumba, terutamanya yang belum menerima vaksin. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia untuk memperuntukkan jumlah khusus vaksin kepada atlet dan penggiat sukan dalam usaha membuka semula sektor sukan di negeri tersebut. Menerusi platform selangkah, sebanyak 1,000 vaksin COVID-19 akan diagihkan kepada 500 atlet dan jurulatih serta 500 lagi untuk penggiat sukan. Saya nak selesaikan isu sukan ni, kita harapkan dalam Ogos ni kita selesai. Maknanya kalau kita masuk fasa kedua, ketiga dalam September, Oktober nanti, kita dah boleh move aktiviti kita. Usaha ini bertujuan untuk membentuk imuniti kelompok dalam kalangan penggiat sektor berkenaan sekaligus merancakan semula industri berkenaan di Selangor. Dianggarkan Selangor memiliki 8,000 atlet yang masih aktif dan sebahagian daripada mereka sudah pun menerima vaksin. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Sejak negara menghadapi pandemik COVID-19, ramai dalam kalangan masyarakat terjejas sumber pendapatan sama ada akibat kehilangan pekerjaan, pengurangan pendapatan atau tidak dapat meneruskan perniagaan yang diusahakan. Namun ada dalam kalangan mereka mengambil inisiatif memulakan perniagaan yang lain daripada yang lain dalam mencari pendapatan harian untuk perbelanjaan keluarga. Wartawan Wan Nur Azli Wan Cik ada laporannya. Seorang anak muda di Kampung Kresik Tengah Mata Air mengambil pendekatan mengusahakan perniagaan minuman berasaskan kopi sebagai satu strategi baharu dalam perniagaan. Bermula sejak awal Julai lalu, Muhammad Daniel Azizan mengakui perniagaan diceburi bukan sesuatu yang mudah. Tambahan, ia perkara baru baginya yang sebelum ini bekerja dalam bidang pelancongan. Untuk tampung diri dengan keluarga, so saya start dengan rumah kopi ini. Kita buat kecil-kecilan dan modal kita tak ada modal luar, memang modal sendiri daripada simpanan sendiri. So alhamdulillah setakat hari ini permintaannya tinggi juga. Berkonsepkan perniagaan di rumah dengan nama Rumah Kopi. Lebih 15 jenis minuman berasaskan kopi disajikan untuk pilihan pelanggan selain nasi lemak dan kek sebagai sajian tambahan. Konsep perniagaan
secara tradisional di kawasan kampung sesuatu kelainan berbanding perniagaan yang kebiasaan di ruang berhawa dingin atau di premis kedai. Sehingga kini, beliau tidak menghadapi masalah untuk mendapatkan bekalan kopi untuk perniagaannya yang kini mampu menjana pendapatan sehingga RM4,000 sebulan. Ia dijangka dapat dipertingkatkan apabila rumah kopinya diperbesarkan untuk menampung kehadiran pelanggan yang kian bertambah. Dalam musim COVID ni kita tak boleh keluar negeri, kita tak boleh pergi tengok tempat buat kopi. So saya dapat kontak daripada Facebook semua tu, kita try tengoklah mana kopi yang baik untuk digunakan untuk perniagaan. Bagi pelanggan, selain pesanan secara dalam talian, berkunjung sendiri ke rumah kopi, satu kepuasan merasai keenakan pelbagai minuman berasaskan kopi dengan suasana rumah tradisional kampung. Kita tengok konsep yang diketengahkan oleh anak muda ni memang baiklah, sebab dari rumahnya diubah suai untuk menjadi sebahagian daripada perniagaan. Jadi dia dapat di samping rumah yang kita tidur, rumah yang kita diami, kita juga boleh tambah untuk buat perniagaan dalam masa yang sama. Dan ini memang saya sukalah tengok. Perbanyakkan menu. Daripada sekarang tambahkan sikit lagi untuk sesuai dengan lapisan hak umur atau masyarakat lah. Kan setengah ni dia tak suka kopi yang terlalu pahit, yang mana yang setengah ada yang suka tak suka manis sangat kan. So kalau ada penambah lagi cantik lah. Bidang perniagaan jika diusahakan secara bersungguh-sungguh dan digabungkan dengan kreativiti mampu memberi pulangan yang lumayan walaupun pelbagai rintangan melanda. Wan Azli Wancit, Berita RTM. 11 lagi lokaliti di Sabah dan 1 di Pahang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berkuat kuasa Khamis ini sehingga 25 Ogos. Perkara itu diumumkan Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. PKPD di Sabah membabitkan 3 lokaliti di Kota Kinabalu iaitu Kuartus Kilang JNL, Jalan Kokol, Kampung Gudon, Manggatal dan Kampung Lobo. Lokaliti lain Kampung Menunggui, Kampung Kota Belut, Kampung Tengah Kinarut, Papar, Kampung Petagas Putatan, Kampung Pagunun Pinampang, Kampung Timbua, Kimboroi, Lobo Baru, Ranau, Kampung Batu Satu Sipitang, Kampung Bukit Kukusan, Tawau dan Kampung Batu-Batu Tenom. Manakala Pahang pula melibatkan Felda Jengke 25 Temerloh. 810 premis kilang perniagaan, tapak pembinaan dan asrama pekerja diarah tutup serta-merta. Ini kerana mereka ingkar prosedur operasi standard SOP dalam tempoh lebih seminggu. Jelas Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, beliau perlu tegas dalam soal pematuhan SOP oleh premis-premis yang dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN. Ini memandangkan pemilik premis sepatutnya tidak mempunyai alasan untuk ingkar SOP setelah kemudahan beroperasi diberikan. Selain itu, beliau turut menzahirkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Koordinasi Penguatkuasaan dan Pematuhan SOP COVID-19 serta Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai PDRM kerana bertungkus lumus menjalankan penguatkuasaan di seluruh negara. Sebuah klip video yang merakamkan bunyi yang didakwa kononnya tangisan penanggal kini tular di media sosial. Video itu dikongsi Mizan Yusof Mizan di Facebook Kelab Cerita Hantu Malaysia dan kejadian tersebut berlaku di Melaka dan penduduk mendakwa tangisan tersebut adalah bunyi penanggal. Namun begitu, ramai juga mendakwa ia bukanlah bunyi makhluk halus, baliknya bunyi seekor musang. Di Melaka pula, seorang lelaki mendakwa keretanya ditumpang sosok misteri digelar sebagai Pontianak. Kejadian aneh ini dikongsi di Facebook Masjid Tanah Deli. Kelihatan jebisan kain putih terjuntai membuatkan lelaki tersebut meneka lembaga berkenaan berada di atas keretanya. Insiden dikatakan berlaku di Jalan Solok Duku ke Tanjung Bidara di Alur Gajah.
Sebuah pantai di Brazil diberikan nama Coca-Cola Lagoon. Ini kerana warna airnya kelihatan sama seperti air berkarbonat itu. Coca-Cola Lagoon merupakan antara tarikan pelancongan paling terkenal di Brazil dan kini semakin dikenali kerana tularnya di media sosial. Sehingga kan timbul tanda tanya mengenai rasa air pantai itu adakah sama dengan Coca-Cola. Ya, berita perdana 10 Ogos berakhir di sini. Jangan sebar berita palsu mengenai vaksin. Bersama-sama kita jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dengan ini, Assalamualaikum.